Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 5 untuk kajian tindakan dalam pendidikan, saya Zafira binti Cik, sahabat saya Nadia binti Muhammad Adam, Siti Nur Syahirah binti Razak, Nurul Atikah binti Muhammad Nashroh, Nur Safi Atira binti Abdul Wahid. Tajuk intervensi kami pokok sifir, penggunaan teknik pokok sifir dalam meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep sifir bagi subjek matematik. Untuk pengenalan, sifir adalah proses pendaraban atau gandaan nombor. Pendaraban atau operasi kira darab merupakan salah satu kemahiran asas matematik. Kepentingan kemahiran ini jika tidak dikuasai oleh pelajar pada peringkat rendah akan membantutkan penguasaan kemahiran matematik pada peringkat yang lebih tinggi, menurut Rosni Ahad 2018. Permasalahan utama adalah kesukaran 25 orang murid tahun 2 cerdas dalam memahami konsep sifir bagi subjek matematik. Kajian mendapati kesemua murid tersebut mendapat keputusan gagal dalam ujian pra tersebut. Merujuk kepada refleksi PDP yang lalu, hasil daripada pemerhatian ujian pra yang lalu mendapati 25 orang murid daripada 30 orang murid tahun 2 cerdas telah gagal dalam subjek matematik. Ini bermakna hanya 5 orang murid tahun 2 cerdas sahaja yang berjaya lulus. Jumlah ini sangat besar dan membimbangkan guru subjek, dan kami, kumpulan kajian tindakan, bertanggungjawab untuk merancang teknik bagaimana meningkatkan keputusan tersebut menggunakan teknik pokok sifir. Okey, berikut adalah rajah pelaksanaan teknik pokok sifir merujuk kepada model Kudlewin. Daripada tinjauan awal iaitu analisis dokumen, daripada ujian pra dan protokol pemerhatian iaitu senarai semak. Kemudian 25 orang murid dipilih sebagai responden. Seterusnya proses kepada merancang kepada pengumpulan data, dan proses seterusnya adalah tindakan iaitu pelaksanaan intervensi pokok sifir, kemudian pemerhatian selepas intervensi menggunakan analisis dokumen ujian pos, dan pemerhatian menggunakan soal selidik, dan seterusnya refleksi dan analisis dapatan, kemudian kepada tafsiran. Oleh itu, fokus kajian kami adalah membangunkan teknik pokok sifir dalam memahami konsep sifir dengan memperkenalkan murid bagaimana konsep gandaan sepatutnya dan difahami dengan mudah. Untuk objektif kajian, objektif umum supaya 25 orang murid tahun 2 cerdas dapat memahami konsep sifir dengan mengaplikasikan kaedah ini di dalam menjawab soalan di dalam ujian matematik. Objektif khusus adalah memastikan 100% murid tahun 2 cerdas lulus dalam ujian pos matematik. Sasaran kajian adalah 25 orang murid tahun 2 cerdas SK Jalan Tebu yang gagal dalam ujian pra subjek matematik dan tidak dapat menguasai sifir melibatkan penyelesaian matematik, dan fokus subjek adalah subjek matematik bahagian pendaraban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia binti Muhammad Adam, P122762. Saya akan membentangkan berkaitan cadangan tinjauan awal. Okey, pertama kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data
kami pilih adalah analisis dokumen, yang kedua adalah pemerhatian. Okey. Analisis dokumen akan memberikan data yang lebih tepat dan relevan. Analisis dokumen ini akan dijalankan ke atas 25 orang murid tahun 2 cerdas bagi melihat tahap penguasaan dan kefahaman mereka secara individu dan bertulis. Okey, seterusnya kaedah pemerhatian berdasarkan keputusan ujian pra tahun 2023 seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya sebelum ini, dan pemerhatian ini adalah bagi melihat tindak malas murid semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Okey, instrumen yang kami pilih adalah set ujian dan juga senarai semak. Set ujian ini kami membuat satu kertas ujian pra yang diberikan masa 20 minit untuk setiap murid menjawab soalan tersebut dan diberikan kepada sasaran kami iaitu 25 orang murid. Soalan ini berkaitan CV bagi melihat tahap kefahaman dan penguasaan murid tersebut. Keputusan ujian pra ini akan direkod bagi tujuan untuk perbandingan pada ujian akan datang iaitu ujian pos. Okey, seterusnya senarai semak akan digunakan setelah ujian pra dilaksanakan bagi melihat secara keseluruhan tingkah laku, minat dan penguasaan murid terhadap CV. Data akan disimpan dan direkod untuk tujuan melihat perkembangan murid pada masa akan datang dalam penguasaan CV. Okey, seterusnya ini adalah set ujian iaitu ujian pra yang kami bina mempunyai bahagian A dan bahagian B. Okey, seterusnya ini adalah contoh borang senarai semak yang telah kami bina juga mempunyai bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ialah pengetahuan konsep asas CV. Bahagian B adalah berkenaan minat dan tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Okey, dalam senarai semak ni, apa yang guru akan lihat adalah tingkah laku, minat dan juga kefahaman murid terhadap konsep CV itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazafir Atira Habitat Wahid. Bakat macam saya P124486. Berkaitan, saya akan membentangkan berkaitan dengan penilaian akhir yang telah kami gunakan adalah dengan menggunakan analisa dokumen. Kami menggunakan analisa dokumen kerana maklumat yang lebih relevan kepada isu yang telah kami kaji. Dokumen juga adalah daripada sumber yang paling mudah untuk kami perolehi, dan kerana maklumat yang diperlukan adalah telah tersedia ada. Ujian ini terbagi kepada dua, iaitu ujian pra dan ujian pos. Ujian digunakan untuk membandingkan prestasi murid sebelum dan selepas sesuatu intervensi dijalankan. Seperti kami telah menggunakan intervensi menggunakan pokok CV. Jadi ujian pra akan dijalankan sebelum kaedah intervensi pokok CV ini digunakan, dan ujian pos pula akan digunakan selepas intervensi pokok CV ini digunakan. Okey, jadi ujian ini menggunakan soalan yang sama. Jadi di situ kami dapat membandingkan sama ada ujian pos ini menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding ujian pra. Maka sekiranya berlakunya peningkatan, maka ianya mencapai objektif kajian yang kami jalankan. Keputusan ujian diperolehi boleh menjadi satu indikator yang baik tentang pencapaian dan penguasaan terhadap sesuatu kemahiran atau pengetahuan yang telah diajarkan kepada murid. Dan keputusan data itu juga akan boleh digunakan semula untuk mengkaji para pengkaji seterusnya, mengkaji perbuatan kelemahan pelajar berkaitan dengan subjek matematik. Instrumen kedua adalah berkaitan dengan bahasa selidik. Okey, bahasa selidik ini kami akan edarkan kepada pelajar tahun 4 cerdas, di mana mereka akan jadi responden, dan bahasa selidik ini digunakan kerana ini merupakan salah satu cara yang paling mudah dalam memperoleh data yang diperlukan bagi membolehkan pihak kami untuk mengetahui keadaan sebenar berkaitan tentang isu-isu masalah matematik yang mereka hadapi. Soalan yang kami sediakan adalah berkaitan dengan minat mereka terhadap matematik,
iaitu berkaitan dengan minat mereka terhadap kaedah pembelajaran pokok sifir, sama ada mereka berminat atau memudahkan mereka untuk belajar. Jadi daripada hasil soal selidik ini, kami dapat lebih mengenal pasti sama ada pelajar-pelajar ini benar-benar berminat ataupun tidak. Ini saya ada melampirkan berkaitan dengan soalan ujian pra dan post, di mana kalau jika dilihat di situ soalannya adalah berkaitan dengan sifir yang bersesuaian dengan adjektif kami yang lebih fokus kepada sifir. Jadi di situ kami menyediakan satu set soalan yang adalah hanya berkaitan sifir. Soalan juga dibuat mengikut minat kepada pelajar, iaitu mereka lebih fokus kepada bentuk dan image. Jadi soalan itu dibuat memperbanyakkan lagi sifat image. Jadi pelajar akan lebih berminat dan dapat mengira objek tersebut dengan lebih jelas, dan ruangan yang disediakan juga boleh dimanfaatkan dengan melukis pokok sifir. Kami juga mempelbagaikan jenis bentuk soalan bagi mendedahkan kepada pelajar kepelbagaian bentuk soalan yang mungkin akan ditanya di dalam peperiksaan yang sebenar. Jadi pendedahan awal ini menjadikan mereka lebih bersedia pada peperiksaan ke depan dan juga menggunakan sehabis boleh kaedah pokok sifir tersebut jika menjawab soalan. Saya juga ada melampirkan berkaitan dengan contoh borang soal selidik yang bakal kami gunakan ketika membuat kajian ini, iaitu borang ini akan mengandungi dua bahagian, di mana bahagian pertama soalan akan terdiri daripada soalan domenik yang ini berkaitan dengan individu tersebut dan berkaitan diri individu tersebut. Kalau pada bahagian kedua pula adalah berkaitan dengan skala Likert. Skala ini akan mempunyai penyataan yang beberapa tahap persetujuan dalam bentuk skala 5 poin, iaitu pada skala pertama adalah sangat tidak setuju, skala kedua adalah tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, manakala 5 sangat setuju. Soalan yang diberikan juga adalah berkaitan dengan minat pelajar, berkaitan dengan matematik, tahap cara kaedah guru pengajar, seterusnya. Ada mereka minat menggunakan kaedah pokok sifir atau mereka rasa menggunakan pokok sifir memberikan peningkatan dalam penggunaan sifir, memudahkan mereka untuk mempelajari sifir. Jadi menggunakan borang soal selidik ini menjadikan satu data yang kukuh untuk mengenal pasti sama ada individu pelajar-pelajar ini benar-benar berminat dalam matematik dan mengetahui lebih lanjut mengapa pelajar tersebut kurang berminat. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan tentang tindakan atau program intervensi. Sebelum itu saya akan jelaskan apa itu intervensi. Intervensi ialah seseorang memberi perkhidmatan awal bagi rawatan, pemulihan, bimbingan, khidmat nasihat dan sebagainya kepada kanak-kanak dan juga keluarga sebaik sahaja sesuatu kecacatan dapat dikesan. Oleh itu, intervensi awal diberikan kepada sesuatu kumpulan masyarakat apabila kekurangan itu dapat dikesan. Ianya bertujuan untuk mengurangkan kesan sesuatu kekurangan dalam pembelajaran dan juga bagi mengelakkan ianya menjadi lebih ketara, terutamanya apabila kanak-kanak mula memasuki fasa pembesaran. Sebelum mengaplikasi sesuatu intervensi, terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian bagi menentukan jenis tindakan intervensi yang sesuai dijalankan. Aspek yang pertama ialah memastikan matlamat tindakan intervensi itu mestilah selaras dengan objektif kajian. Seterusnya, menentukan tempoh pelaksanaan bagi setiap aktiviti serta mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti tersebut. Selain itu, penyelidik perlu tetapkan cara pemantauan ataupun kaedah penilaian yang akan diambil untuk menilai keberkesanan intervensi yang telah dijalankan. Dan akhir sekali, penyelidik perlu menetapkan tanda aras pencapaian minimum untuk mengesahkan keberkesanan tindakan intervensi tersebut.
Oleh itu, bagi mencapai objektif kajian ini, kami telah mencipta dan juga membangunkan satu intervensi yang dapat menyelesaikan masalah yang sering berlaku di kalangan murid-murid sekolah rendah dalam subjek matematik, iaitu bagi struktur pendaraban. Kami telah membuat perbincangan dan mendapatkan satu penyelesaian, iaitu dengan mencipta intervensi yang mudah difahami dan juga boleh digunakan semasa peperiksaan, iaitu diberi nama pokok sifir. Kami memberi nama pokok sifir kerana intervensi ini berbentuk sebatang pokok. Pokok sifir ini menggunakan konsep penambahan untuk melekapkan sifir bagi sesuatu nombor. Rajah di sebelah adalah contoh pokok sifir bagi sifir 3. Pemilihan bentuk pokok dibuat kerana ianya mudah diingat dan kami percaya semua murid mengenali bagaimana bentuk dan rupa pokok. Mereka juga pasti mengetahui ciri-ciri sebatang pokok, iaitu mestilah mempunyai dahan serta akar. Ini kerana kami menggunakan dahan dan akar untuk melengkapkan teknik penambahan dalam intervensi ini. Saya akan menunjukkan contoh bagi membina pokok sifir bagi sifir 3 secara terperinci bagi memudahkan rakan-rakan untuk memahami lebih mendalam bagaimana pokok sifir ini terbina. Langkah yang pertama, murid-murid perlu melukis batang pokok. Kemudian, lukiskan dahan pokok tersebut di atas batang pokok. Seterusnya, murid perlu menulis nombor mengikut turutan dari 1 hingga 9 mengikut bilangan yang dikehendaki seperti nombor bulatan jingga. Seterusnya, lukiskan akar di bawah batang pokok mengikut bilangan sifir yang dipilih, iaitu sifir 3. Selepas itu, fokuskan kepada sifir yang dikehendaki. Contoh, merujuk kepada sifir 3, maka bermulalah gandaan 3. Dan murid perlu menambah gandaan 3 bagi setiap nombor bulatan jingga dengan mengira akar dahan tersebut. Setelah selesai, murid boleh menambah daun di atas pokok tersebut agar menjadi satu pokok sifir yang lengkap. Teknik ini menggunakan teknik gandaan pada dahan dan ianya boleh diaplikasi untuk semua sifir. Ia juga boleh digunakan oleh murid untuk menjawab penyelesaian operasi darab dalam soalan ujian matematik, dan teknik ini boleh juga dibawa ke dalam peperiksaan kerana ianya tidak memerlukan sebarang elemen fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika binti Muhammad Nasrul akan membentangkan tentang cara pelaksanaan kajian tindakan pokok sifir. Okey, kita boleh lihat di catatan tersebut, terdapat bulan Mei, Jun, Julai tahun 2023. Okey, M1 hingga M4 bermaksud minggu 1 hingga minggu ke-4. Di sebelah kiri pula terdapat aktiviti. Aktiviti tersebut di mana aktiviti yang perancangan yang kita akan lakukan. Okey, kita boleh dalam mengajar terdapat rancangan pengajaran tahunan, rancangan pengajaran mingguan, juga rancangan pengajaran harian. Okey, ujian pra tersebut, tinjauan awal tu berlaku pada minggu ke-4 bulan Mei, iaitu minggu akhir. Okey, lepas kita membuat pemerhatian tinjauan awal tu, kita nampak keputusan matematik ujian pra tu ramai yang gagal. Okey, jadi kami fokus 25 orang yang gagal. 25 orang yang gagal dan 5 orang yang lulus. Okey, jadi kami terus memilih responden, iaitu 25 orang pelajar yang gagal tu. Okey. Minggu pertama bulan aktiviti yang kita lakukan iaitu mencari maklumat, menentukan permasalahan yang berlaku dekat pelajar tu, apa masalahnya sampai dia orang gagal. Kemudian kita tentukan objektif. Okey, seterusnya pada minggu kedua sehingga minggu keempat bulan Jun, selama 3 minggu kita fokus untuk apply intervensi ini kepada pelajar yang gagal, kepada pelajar tersebut.
Okey, kita train diorang macam mana nak guna pokok sifir ni dalam menjawab soalan sifir subjek matematik. Okey, mungkin dalam kelas ataupun di luar waktu kelas, di kelas tambahan ataupun secara berkala. Di dalam kelas tu boleh je, sebabnya kan ada 5 orang pelajar yang lulus tu kan, boleh je dia orang join sekali, tak ada masalah. Tapi fokus kita dekat pelajar yang 25 orang, mungkin diorang lambat sedikit daripada rakan yang lain. So kita buat kelas tambahan mungkin 30 minit selepas waktu mengajar. Okey, diorang kena buat latihan bersama-sama dan 5 orang rakan yang lain tu pun boleh join untuk membantu rakan-rakan yang lain. Okey. Dan so dalam 3 minggu tu kita fokus untuk bagi diorang guna teknik ni, applykan teknik ni. Okey, pada minggu kedua bulan Julai pula, kita dah buat pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan ujian pos yang kedua. Okey, kemudian kita perhati pula sama ada dia okey tak 25 orang pelajar tu, lulus tak. Okey, kalau lulus maksudnya memang teknik pokok sifir ni okey lah dengan pelajar tu, dan kami memang assume bila kami jalankan interview ni memang which is 30 orang pelajar lulus dan 25 orang pelajar yang gagal tu dah lulus. Lepas tu akan terus kepada refleksi, analisis dokumen, juga tafsiran. Okey, seterusnya saya akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, kesimpulan yang kami dapat rumuskan ialah kajian tindakan ini sangat penting dalam usaha untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pelajaran murid, cara-cara murid dalam kelas dan juga suasana dalam bilik darjah. Okey, dalam kajian tindakan kami ini, fokus kami adalah 25 orang murid tahun 2 cerdas yang kami harapkan berlaku pada masa akan datang jika intervensi ini dijalankan. Saja dapat menggunakan teknik pokok sifir, maka dapat meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep sifir dalam subjek matematik. Kami juga berharap dapat mengurangkan proses gagal dalam kalangan murid. Okey, yang lemah dan juga sederhana. Okey. Di akhir kajian ini juga kami berharap 100% murid tahun 2 cerdas dapat memperolehi keputusan ujian pos dengan lulus, sekaligus ada peningkatan dalam ujian yang dilaksanakan. Okey, bukan itu saja. Dengan proposal kajian ini juga dapat menyadarkan guru tentang kepentingan dalam menghasilkan pelajar yang berilmu juga berkemahiran dalam menjawab soalan. Okey, sebagai guru dan pendidik, kejayaan murid adalah satu pencapaian yang sangat dibanggakan bukan saja bagi sekolah, tetapi juga pendidikan negara. Sekian, terima kasih.